Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹早安， Selamat pagi, 早安， Shalom. 平安。 Setelah saya bersyukur hari ini boleh melayani di tempat ini bersama dengan saudara beribadah kepada Tuhan. 我非常感恩，因为今天我可以来到跟你们在一起这个地方来敬拜我们的神。 Hari ini saudara tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama adalah Renewal of Faith. 今天我们所要思想的题目是新信的更新。 Mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat ke-39. 我们都打开罗马书第8章，我们从第31节念到第39节。 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. 罗马书第8章第31节到第39节。 Pertama dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Demikian firman Tuhan. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书第8章第31节到第39节，既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝岂不爱惜自己的儿子为我们众人舍命了？岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他为义了。谁能定他的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难，是困苦，是逼迫，是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如同将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有益了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里造成的。 Demikian firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Saudara, kurang lebih 40 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 1985, ada sebuah pesawat yang bertolak dari Jepang di Tokyo menuju ke kota lain yang namanya Osaka. 40多年前，就是在1985年，日期是在8月12日，有一架的日本的航空飞机乘坐了就是500多的乘客，从东京飞往大阪市。 Nah saudara, pesawat ini membawa kurang lebih 520 orang dan penerbangan tidak terlalu jauh sebenarnya. 它承载着有520位的乘客，其实它的行程不会太远。 Nah, kira-kira jam 6 sore pesawat ini lepas landas, lalu terbang menuju Osaka. 差不多在下午6点钟的时候，这个飞机起飞，
飞往大阪市。 Tapi baru naik 12 menit tiba-tiba pesawat mengalami masalah di dalam penerbangan itu. 但是呢，刚刚起飞差不多12分钟的时候，飞机就是发生了故障了。 Setelah pesawat itu coba untuk menerbang, coba terbang, coba untuk melandas, untuk mendarat. Tapi kemudian 30 menit kemudian pilot itu tidak berhasil menyelamatkan pesawat itu. Lalu pesawat itu jatuh di sebuah gunung kira-kira 100 km dari kota Tokyo. 这架飞机呢，就是飞行员在那里千方百计的想方设法让这个飞机能够着陆在就是平安的着陆。但是呢，到了30分钟以后呢，这个飞机仍然坠落在离这个东京差不多100公里的地方的山上。 Nah, pesawatnya jatuh di gunung namanya Gunung Takamagahara. 它的名字叫达伽马嘎拉，这座山。 Setelah waktu orang tahu ada pesawat jatuh, lalu datanglah tim penyelamat ke gunung itu untuk mencari siapa tahu ada yang selamat. 那人们听到这个消息以后呢，救护员他们就前往那个地方，就看看是否还有生还者。 Lalu datang helikopter putar-putar gunung itu, lalu lihat dari atas, wah begitu luar biasa kecelakaan itu. 这个直升飞机呢，就是在上空一直的旋转，就是在看看有没有生还者的时候，就看到当时的情况是那么的惨不忍睹。 Kelihatan pesawat hancur berantakan, api ada di mana-mana. 这架飞机被烧了，并且呢，火到处都有。 Lalu mereka berkata, kayaknya nggak ada yang selamat. 因此他们就说到，可能没有一个生还者。 Dan itu udah malam sekali, jadi susah untuk melakukan penyelamatan juga. 并且那个时候已经很晚了，就是很难去救援他们。 Lalu pesawat itu helikopter muter sekali, lalu kemudian pergi dari tempat itu. 这架飞机呢，就是在上空转了一圈了以后，他们就去了。 Besokannya mereka datang kembali ke tempat itu. 到了第二天，他们再次来到那个地方， Mereka ketemu, ya ini adalah bekas kecelakaan dari pesawat Japan Airlines itu. 他们发现了就是那个飞机的遗骸。 Lalu mereka lihat di tengah-tengah pesawat yang sudah hancur itu, mereka temukan ada 4 orang ternyata yang masih hidup. 在这个飞机失事的地方，就他们竟然发现还有4个人还在活着。 516 orang meninggal dunia, tapi 4 orang masih hidup. 516个人他在那丧生了，但是4个人却活着了。 Tapi yang lebih mengagetkan lagi saudara adalah apa yang diceritakan oleh 4 orang yang masih hidup itu. 但是就是这个4个人告诉他们的时候，他们感到非常的惊奇。 Jadi waktu mereka ditanya apa yang terjadi, mereka berkata, sebenarnya malam waktu kecelakaan itu kami itu masih banyak yang hidup. 当问他的时候呢，这个四位这个他就说了，在当时发生事情以后呢，还有许多还在活着。 Banyak orang yang teriak kesakitan pada waktu itu. 那个时候他们痛苦的在那边喊叫， Lalu kami lihat ada helikopter lewat. 并且我们看到有直升飞机经过， Semua orang panggil-panggil. 大家都在那边呼喊， Tapi helikopternya pergi. 但是呢，这个直升飞机却沿着高飞。 Orang yang teriak-teriak itu semakin malam semakin sedikit. 他那边喊的人呢，越来越少人，就是因着这个深夜来了， Makin teriak makin pelan suaranya. 他们的声音慢慢的就是小了， Satu-satu mati saudara. 他们一个一个的死去了。 Saya membayangkan bagaimana perasaan mereka pada waktu itu. 我想象当时他们的心情是怎么样的一回事， Sedang dalam kesusahan, kesakitan. 就在困难当中，正在痛苦当中。 Lalu lihat ada helikopter yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. 当时呢，他就看到有直升飞机，可能这个直升飞机可以救他们。 Yang mereka pikir ada orang yang mau datang selamatkan mereka. 他们所想的，可能有人会到他那边来救他们。 Lalu teriak-teriak minta tolong, tapi yang menolong tidak kunjung datang. 在那里喊叫说，就希望他们会听到，但是呢，人却没有来。 Yang tadinya punya harapan, percaya ada pertolongan, lama-lama waktu dia tunggu, makin tunggu nggak ada yang datang,
kepercayaannya juga makin hilang. 起初呢，他们满怀信心说他们会救他，但是越来越久，就是他一直没有来的话，他的信心就慢慢的减退了。 Akhirnya mati dalam ketidakada harapanan 最后 dan 呢， juga mati tanpa pertolongan. 最后呢，他们失望的这个时期了， Kasihan ya saudara ya. 非常可怜。 Saudara pernah nggak mengalami seperti itu? 弟兄姐妹，我们经历过这样的事情吗？ Butuh pertolongan, lagi susah, lalu minta tolong tapi orang tidak tolong. 在困难的时候，我们需要人的帮助，但是别人却没有帮助我们。 Yang paling celaka kita udah minta tolong sama Tuhan, kok kayaknya Tuhan tidak tolong. 最糟糕的，当我们祷告神求神帮助，但是好像神没有帮助。 So seringkali di dalam pergumulan hidup kita, kesusahan kita, persoalan yang kita alami, kalau kita mengalami begitu berat, di situ kita mulai berefleksi, siapa yang bisa menolong kita. 经常在我们的生活里面，当我们遇到困难，当我们心中非常挣扎的时候，我们那个时候就会想，到底谁可以帮助我们 Dan 呢？ sebagai orang yang percaya, hati kita itu tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita, tapi kita berefleksi, apakah Tuhan yang kita percaya itu akan menolong kita. 我们成为相信基督的人，我们深信上帝会帮助我们。但是呢，因着时间，因着状况，我们慢慢的感觉到怀疑，到底上帝要帮助我们吗？ Tapi kadang-kadang saudara kita udah doa, sudah minta kepada Tuhan, tapi kita rasa kok kita nggak ditolong sama Tuhan. 我们在那里迫切的祷告，但是我们就感觉到好像上帝没有听我们的祷告。 Malah mungkin pada waktu itulah kita mulai pikir, Allah seperti apa ini yang sebenarnya kita percaya selama ini. 可能那个时候我们会想，我们所信的上帝到底是怎么样的一个上帝呢？ Saudara, Allah seperti apa yang sebenarnya kita percaya di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan selama ini. 我们所信的上帝是怎么样的带领我们的生活呢？ Nah saudara, pergumulan seperti ini itu bukan cuma kita saja sebagai anak-anak Tuhan yang merasakan di zaman ini. 像这样的挣扎，并不是单单我们这个时代，我们相信耶稣的人。 Sejak gereja berdiri, orang sudah berpikir Allah seperti apa yang kepadanya kita percaya. 在起初的教会里面，教会刚刚成立的时候，他们也有这样的想法：到底我们所相信的神是怎么样的一个神？ Paulus itu menulis surat kepada satu jemaat di Roma, di mana orang-orang di sana adalah orang-orang banyak yang baru percaya kepada Tuhan. 保罗就是向罗马的教会写了一封信，他们大部分都是刚刚信主的。 Ada banyak orang yang dulunya belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, sekarang jadi anak Tuhan. 有不少因为他们以前不相信神的，但是现在却成为神的儿女。 Sekarang mereka yang tidak percaya, sekarang jadi percaya kepada Tuhan, mereka tetap hidup di dalam berbagai macam pergumulan, penderitaan dan kesusahan. 以前他们不相信神的，现在如今已经相信神，但是呢，他们仍然活在这个许多困难的当中。 Bahkan yang lebih celaka, mereka merasa bahwa dulu belum percaya Tuhan, sama sekarang percaya Tuhan, sekarang hidupnya lebih susah. 那更糟糕的就是，当他们以前还没有相信神、相信耶稣的时候，他的生活还是不错，但是现在呢，更糟糕。 Dulu mereka itu waktu belum percaya kepada Tuhan, mereka itu tidak dianiaya oleh orang. 当他们还没有相信神的时候，那个时候没有人去逼迫他。 Sekarang percaya Tuhan, hidupnya lebih susah, lebih bergumul di dalam kehidupan mereka. 但是如今他已经相信神的，他的生活却越来越糟糕。 Saudara, mereka bertanya apa artinya jadi seorang anak Tuhan. 因此在心中就问了一下，就自问，就说到底我们为什么要相信神，成为神的儿女呢？ Di tengah pergumulan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Allah seperti apa yang kita percaya ini. 在我们成为上帝的儿女的生活里面呢，我们心中的挣扎会问到底我们所相信的神是怎么样的一个神呢？ Kepada orang-orang di Roma yang bertanya seperti ini, Paulus menuliskan bagian perikop ini. 保罗向罗马的教会信徒们在这里写道。 Paulus berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. 就说到即使这样，还有什么说的呢？
Tentang semuanya itu apa maksudnya? 到底是什么东西呢？ Jadi sebelumnya Paulus menjelaskan kepada orang di Roma ini bahwa mereka itu adalah orang yang dulunya berdosa, yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, yang akan dimuliakan oleh Tuhan. 保罗在这里强调说，就是我们以前是活在最重的这个人，但是因着上帝的拣选，我们可以成为神的儿女，并且也可以成为一个荣耀的儿女。 Paulus berkata, apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Bahwa kita ini anak-anak Tuhan. 保罗说的，既是这样，还有什么说的呢？我们是上帝的儿女。 Apa hak istimewa, keistimewaan yang kita punyai sebagai anak-anak 到 Tuhan? 底我们有什么一个特权，成为神的儿女呢？ Maka Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 保罗继续这样说的：上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？ Saudara, kita yang disebut anak Allah itu, kata firman Tuhan, ada Allah yang ada di pihak kita. 就是说到我们相信神的人，就是我们的神有在我们的这一边， Dan siapa yang akan melawan kita? 谁能抵挡我们呢？ Nah saudara, apa artinya Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa melawan kita? 到底是什么意思呢？若上帝，谁能抵挡我们呢？ Setidaknya ada 3 hal saudara. Apa artinya Allah itu bersama dengan kita, ada di pihak kita? 最少有3点，就是说到我们上帝在我们的这一边。 Dan 3 hal ini menggambarkan pergumulan kita berjalan bersama dengan Tuhan. 其实这3点也是我们心中的挣扎，我们跟随耶稣的人。 Apa artinya percaya kepada Allah yang ada bersama kita, yang ada di pihak kita? 那到底我们什么意思呢？就是我们相信神，并且相信神在我们的这一边。 Yang pertama saudara, bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. 第一点就是我们的神，我们的上帝是赐给我们所有的一切。 Allah yang kita percaya sebagai anak-anak Tuhan ini, Allah yang sama itu akan memberikan, Alkitab berkata, segala sesuatu kepada kita. 我们相信神的儿女们，我们深信上帝赐给我们所有的一切。 Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Roma yang pada waktu itu mereka sangat bergumul dengan kehidupan mereka. 保罗向罗马的教会这样说的时候，其实呢，当时罗马的这个信徒们正在活在水深火热之中。 Ada banyak di antara jemaat Tuhan pada waktu itu yang hidupnya sangat miskin sekali. 因为当时的这个罗马的这个信徒呢，很多就活在贫穷当中， Mereka nggak punya apa-apa. 他们什么都没有， Mereka nggak punya koneksi. 他们没有关系， Mereka nggak punya uang. 没有钱， Mereka hidupnya begitu susah. 他们的就是那么的辛苦。 Mereka pikir datang percaya kepada Tuhan, berdoa, Tuhan akan memberikan kepada mereka sesuatu. 他们想，当我来到神的面前祷告的时候，深信上帝会赐给我一切。 Yang kaya juga menderita, saudara. 其实，在那当时有钱的也是在那里忍受痛苦的。 Ada orang-orang kaya yang dulunya nggak percaya Tuhan, sekarang jadi percaya Tuhan, hidupnya juga jadi susah. 有许多有钱的人，以前他不相信神的，不相信耶稣的，但是现在相信耶稣以后，他的生活反而更加痛苦。 Pemerintah pada waktu itu paling tidak suka sama orang Kristen. 因为当时的这个掌权者非常不喜欢，就是就是神的儿女们。 Jadi orang-orang kaya ini dipersulit hidupnya. 因此，这些有钱的人，他遭受到就是逼迫， Mereka hilang kekayaannya. 他们失去了他们的财富， Bahkan mereka seringkali ada yang ditangkap dan dipenjarakan. 甚至呢，经常有时候把他们抓起来。 Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Paulus berkata, firman Tuhan berkata, Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita. 就是在像这样的状况当中呢，保罗却说，上帝要赐给我们所有的一切。 Kenapa Paulus berkata seperti itu? 为什么保罗这样说呢？ Karena dia melihat apa yang Tuhan lakukan bagi anak-anaknya. 因为他看到上帝怎么样在这个他儿女身上所做的事情。 Di dalam Roma 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, Ia yaitu Bapa Allah kita
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin katanya ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. 就像保罗在第32节这样说的：“上帝岂不爱惜自己的儿子，为我们众人舍命了？岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？” Maksudnya gini, kalau Tuhan anaknya aja dikasih sama kita, masakan yang lain dia nggak kasih sama kita. 意思就是说，上帝既然不爱惜他自己的儿子赐给我们，岂不把万物也赐给我们吗？ Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. 其实上帝知道我们所需要的，他也知道我们所求的。 Kalau itu sesuatu yang baik bagi kita, Tuhan pasti kasih kepada kita. 如果我们所求的是对我们有好处的话，上帝一定给我们。 Amin. 阿门。 Kalau sesuatu itu baik buat kita, Tuhan pasti kasih kepada kita. 如果我们所求的对我们有好处的话，上帝一定给我们， Karena anaknya aja dikasih sama kita. 因为他把儿子都赐给我们了。 Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus itu sering mengajar murid-muridnya, jangan khawatir tentang apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. 因此呢，主耶稣经常向门徒们说：“你不要为生命忧虑，为穿什么、喝什么忧虑。 Karena Tuhan tahu kita butuh semua itu. 因为上帝知道我们需要这一切， Dan Tuhan akan berikan kepada kita 并且上帝要赐给我们 segala yang kita perlukan. 一切我们所需要的， Bukan hanya satu dua hal dia akan berikan kepada kita. 不是一两件的事情，乃是所有的， Segala sesuatu dia akan beri kepada kita. 所有的一切他会给我们， Bukan hanya apa yang kita butuhkan dalam hidup kita sekarang ini saja. 不是在我们现今的生活的需要， Tapi satu hari nanti dia beri segala sesuatu dalam kemuliaan. Semua yang Tuhan janjikan kepada kita akan kita terima bersama-sama dengan 但是 Tuhan. 最终呢，就是他会赐给我们所有的一切，也包括在他里面得着永生。 Jadi sebagai anak Tuhan, kita itu bisa selalu datang kepada Tuhan. 因此，我们成为神的儿女，我们可以就是经常的亲近我们的神。 Kalau kita butuh sesuatu, kita bisa datang sama Tuhan. 当我们需要某一件东西的时候，我们会来到神的面前求恩， Kita bisa minta sama Tuhan. 我们向神求恩， Tuhan akan beri kepada kita. 相信上帝会赐给我们。 Kalau itu baik bagi kita. 如果说我们所求的对我们有好处的话， Saudara, Allah yang kita percaya itu bukan hanya Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. 我们所信的神不单单是赐给我们所有一切的神， Tapi dia juga adalah Allah yang tidak akan menghukum kita. 上帝也是一个不惩罚我们的神。 Saudara, orang-orang yang ada di Roma ini adalah orang-orang yang dulunya itu tidak percaya kepada Tuhan. 在罗马的信徒里面，他们以前都是不相信耶稣的， Nah, sekarang percaya Tuhan. 现在相信了。 Nah, saudara, kalau orang dulu nggak percaya Tuhan, lalu sekarang percaya Tuhan, atau bahkan sebenarnya orang yang dulu percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan, itu dalam hidupnya yang masa lalu itu banyak sekali dosa yang dia lakukan. 弟兄姐妹，如果一个人以前不相信神，现在相信神，或者呢以前已经相信了，但是现在也相信神的话，肯定在他们的生活里面存在着许多的不对的地方。 Mungkin dulu mereka orang yang suka bohong, suka nipu, suka nyuri, dan lain sebagainya. 可能他们以前是经常说谎的，并且就是欺骗别人， Lalu sekarang percaya Tuhan. 现在相信神了。 Saudara, mereka ini dikejar-kejar oleh rasa bersalah mereka. 其实他们被他们的罪恶感就所控告， Dan mereka berpikir mungkin inilah hukuman dari Tuhan. 可能他们就这样想，可能这是上帝惩罚我们， Hidupnya tidak tenang. 他们的心不得着平安， Mungkin takut masuk neraka. 他们害怕进入地狱。 Saudara, kepada orang-orang seperti ini Paulus berkata begini. 像这样的人，保罗这样说道： Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? 谁能控告上帝所拣选的人呢？ Allah yang membenarkan mereka? 有上帝称他为义， Siapakah yang akan menghukum mereka? 谁能定他们的罪呢？ Kristus Yesus yang telah mati? 有基督耶稣已经死了，
bahkan yang dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. 而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。 Siapa yang akan menggugat dan menghukum kita? 谁能控告我们呢？ Kalau kita ini, Alkitab berkata, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, bahkan ada Kristus yang memohon bagi kita, menjadi pembela kita. Siapa yang akan menghukum kita? 如果我们已经信神了，并且被神所拣选，并且被洁净，就是成为神的儿女的时候，就说到谁能控告上帝所拣选的呢？ Saudara, kalau kita ini dulu ada banyak sekali pergumulan, dosa, kejahatan yang kita lakukan, seringkali itu mengejar-ngejar hidup kita. 如果我们以前还没有相信耶稣的人，耶稣的时候，我们有许多的恶行，有许多的罪恶，像这样的恶事呢，经常在我们的心中控告着我们。 Saya sering ketemu orang Kristen, udah sering pelayanan, udah lama melayani Tuhan, udah lama ikut Tuhan, tapi tetap tidak yakin kalau masuk surga. 我经常见到一些的基督徒，他们虽然在服侍神，在那里那么的热心，但是呢，始终他们还不相信他们会上天堂。 Bukan berpikir bahwa dia kurang buat baik, tapi dia tahu hatinya banyak yang jahat. 并不是说他没有做好，但是他知道他心中还有许多的恶念。 Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, saudara, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, dipilih oleh Tuhan. 但是圣经告诉我们，我们成为神的儿女，我们是神所拣选的人， Tuhan tidak akan menghukum kita. 上帝也不会惩罚我们。 Betapapun jahatnya hidup kita sebelum ini, Tuhan tidak akan hukum kita. 即便我们在我们信主以前，我们的生活是那么的就是坏，那么的恶毒， Kita cuma perlu datang sama Tuhan minta ampun. 我们的神绝不会惩罚我们，只要我们来到神的圣座前来向你祈求， Tapi Tuhan tidak akan hukum kita. 上帝也绝不惩罚我们。 Karena Kristus sudah mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. 因为主耶稣已经死了，并且复活了，也坐在上帝的右边。 Saudara, itu yang kedua, Allah itu tidak akan hukum kita. 这是第二点，上帝不惩罚我们。 Yang ketiga, saudara, 第三点， Allah yang kita percaya adalah juga Allah yang akan bersama dengan kita dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. 我们所相信的神，虽然在最恶劣的状况当中，上帝总是与我们同在。 Di dalam surat ini kepada jemaat yang di Roma yang mengalami banyak pergumulan, kesusahan dan penderitaan itu, Paulus berkata begini. 就是保罗面对着充满着挣扎、充满着苦难的这个会众这样说道。 Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 说到谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难、是困苦、是逼迫、是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？ Jawabannya nggak ada. 答案是没有。 Allah itu bersama dengan kita di dalam setiap keadaan kita, bahkan yang paling buruk sekalipun. 因为上帝仍然与我们同在，虽然我们是在这个困苦的当中。 Apalagi saudara kalau kita mengalami semua ini seperti di jemaat di Roma itu, karena kita itu hidup mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. 并且呢，如果说我们因着上帝的我们服侍我们的神，相信我们的神，我们遭遇这样的苦难的时候， Dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan dan melayani Tuhan ini, mereka mengalami begitu banyak pergumulan, kesusahan dan kesengsaraan. 在他们与神同行，与神一起服侍神的时候，他们真的是经历了许多的困难。 Tapi justru di situ saudara mereka melihat kasih Tuhan yang paling besar dinyatakan untuk mereka. 但是因着这样呢，他们可以看到上帝的爱是那么的长阔高深。 Saudara, di dalam kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang itu,
mereka melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. 在患难、在困苦、在逼迫、在饥饿的时候，他们经历到上帝的同在。 Mereka tidak melihat kesusahan yang mereka alami sebagai tanda Tuhan tidak mengasihi mereka. 他们并不意味着就是因着他们所遭遇的苦难，就说到上帝不与他们同在。 Mereka tidak pikir, oh Tuhan sedang meninggalkan saya, makanya saya hidupnya begitu 他 susah. 们没有想到哦，可能上帝远离了我们，因此我们的生活这样的辛苦。 Tapi di dalam seluruh pergumulan yang mereka alami, mereka tahu bahwa Tuhan menunjukkan kasih kepada mereka. 但是他们深深的知道，当他们所遭遇的一切，他们就是经历到上帝怎么样的与他们同在。 Kita mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan paling nyata pada waktu kita susah. 我们可以经历上帝的恩典、上帝的爱的时候，就是当我们面对困难的时候。 Kalau hidup kita lancar, nggak ada apa-apa, kita biasanya nggak pernah lihat kasih Tuhan. 如果我们的生活是那么的一帆风顺的时候，我们很难看到上帝的同在、上帝的恩典在我们身上。 Bahkan saudara, orang-orang Kristen pada waktu itu melihat bahwa semua pergumulan yang mereka alami karena mengikut Tuhan ini adalah sebagai sebuah kehormatan yang besar yang Tuhan beri kepada mereka. 甚至呢，他们这样看当时他们所遭遇的一切，因着他们就是相信上帝的时候，他们认为像这样的遭遇呢，是上帝赐给他们的荣耀。 Sehingga di dalamnya mereka bisa mengalami kuasa Tuhan yang besar. 因此在里面，他们就可以经历到上帝能力的这个彰显。 Saudara, itu 3 hal tadi. Allah yang kita percaya, Allah yang memberikan segala sesuatu, Allah yang tidak menghukum kita, Allah yang terus bersama dengan kita, mengasihi kita, bahkan di saat yang paling susah. 就是刚才就是我们所说的第3点，就是上帝不惩罚我们，上帝永远与我们同在，上帝会帮助我们。 Saudara, apa yang kita harus lakukan supaya kita mengalami Allah yang seperti ini? 弟兄姐妹，我们要怎么样的来行，让我们可以经历上帝的同在呢？ Kita perlu menaruh iman kita kepada Tuhan. 我们多么的需要，我们把我们的信心交在神的手中。 Kadang-kadang kita tahu Allah kita itu begitu baik, begitu luar biasa mengasihi kita. 多少时候我们知道我们的神是那么的爱我们， Tapi dalam perjalanan kita, saudara kita itu tidak menaruh iman kita kepada Tuhan. 但是在我们的人生过程里面，我们没有把信心放在神的手中。 Kita nggak percaya bahwa Allah yang seperti itu mampu untuk memimpin jalan kehidupan kita. 我们不确定上帝会在我们的生活里面这样的帮助我们。 Kita berpikir kalau kita mau keluar dari persoalan kita, keluar dari rasa bersalah kita, kita mesti mencoba dengan kekuatan kita. 我们这样的想，如果说我们要从我们的这个罪恶感那边就是释放的时候，我们必须要在那里自己努力。 Padahal yang kita perlu lakukan hanya taruh itu di tangan Tuhan. 其实呢，很重要的就是只有把我们的信心放在神的手中。 Itulah saudara yang mungkin disebut sebagai renewal of faith, ya. 这就是所谓的就是信心的更新。 Mungkin iman kita dulu itu tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 可能以前我们的信心是我们没有完全的信托在神的手中。 Kita perlu taruh itu kepada Tuhan. 是的，我们需要把我们的信心放在神的手中， Supaya kita bisa berkata bersama dengan Paulus. 让我们可以像保罗一样这样说道 Dia berkata, sebab aku yakin katanya. 就 Bahwa 说 baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 就像保罗这样说的，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。 Dia yakin saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia tidak pernah akan terpisah dari kasih Tuhan. 深信无论在我们的生活里面遭遇到什么样的困难，深信上帝绝不会离开他们。 Dan sepanjang umur hidupnya dia buktikan dengan hidup
bergantung hanya kepada Tuhan. 在保罗一生的当中，一生的生活里面，他是那么的把自己放在神的手中。 Saudara, apapun yang kita alami hari ini tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. 弟兄姐妹，我们先经我们所遭遇的一切的困难，并不可能让我们与神的爱隔绝。 Kurang uang, 我们缺乏钱， tubuhnya sakit, 我们生病， masa lalu yang kelam, 我们以前那个黑暗的一面， macam-macam pergumulan dalam hidup kita. 在我们的生活里面许多的挣扎， Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. 这一切不能让我们与神的爱隔绝。 Kita mesti minta Tuhan yang pimpin hidup kita. 我们必须求神引领着我们，带领着我们， Untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang menyertai kita. 相信在我们的生活里面，无论我们遇到怎么样的状况里面，上帝会帮助我们。 Ada satu lagu yang saya suka sekali dalam hidup saya. 有一首诗歌在我的一生当中，我最喜欢的一首歌， Lagu ini seperti lagu tema buat hidup saya. 就好像我生活的指南。 Dalam perjalanan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak naik dan turunnya. 我跟随我服侍神的时候，有许多的起起落落。 Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, 弟兄姐妹可能听过这一首歌， tapi ada cerita di balik lagu yang saya akan nyanyikan buat saudara ini. 但是这一首我要说唱给弟兄姐妹的歌呢，其中里面有一个故事。 Ceritanya saudara, lagu ini ditulis oleh seorang wanita yang buta, yang duduk di rumahnya satu hari. 是这首诗歌是有一个就是每天坐在家里，并且眼睛没有看到的一个姐妹， Rumahnya udah tua, dia karena orang buta nggak punya banyak uang. 因为她因着眼瞎，因此她没有许多的钱，她的房子就比较破旧。 Hari itu dia butuh $5 katanya. 那一天她需要5块钱， Lalu karena dia orang buta, dia nggak bisa pergi kerja cari uang seperti orang yang lain yang matanya normal. 但是因着她瞎眼，她没有办法出去打工，所以不像其他的人一样。 Lalu seperti apa yang dia lakukan sepanjang umur hidupnya, hari itu dia butuh uang, lalu dia berlutut kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku butuh $5. 在她一生当中，她怎么样去度过呢？就像那一天，她需要5块钱，因此她在那里跪下来祷告，跟上帝说：“主啊，我需要5块钱。” Setelah habis dia doa, ada yang ketok pintu rumahnya. 当她祷告完毕以后，有人敲门。 Lalu waktu pintu dibuka, orang itu berkata, saya merasa Tuhan menggerakkan saya untuk memberi amplop ini buat kamu. 哦，就发现有一个人带着一个那个信封，就说到上帝感动我，让我把这个信封给你。 Suatu orang itu pergi, ternyata dalam amplop itu isinya persis $5. 当这个人去了以后呢，他打开信封的时候，里面刚刚好5块钱。 Saudara, hatinya sangat tersentuh sekali. 因此他心中感到非常的感动。 Dia memang buta, 他虽然是眼瞎， dia memang miskin, 他贫穷， nggak punya apa-apa. 他什么都没有。 Tapi dalam keadaan seperti itu pun, dalam keadaan kekurangan pun, dia bisa berdoa dan Tuhan menyediakan buat dia. 但是当他缺乏、他需要的时候，他可以向神祷告，当上帝为他预备了。 Lalu dia tulis sebuah lagu judulnya All the Way My Savior Leads Me. 因此呢，他就写了一首诗歌，就 Tuhan yang 是 pimpin 上帝带领着我前行， Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Tuhan yang pimpin jalanku. 上帝引领我前行。 Lagunya gini, Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. 无论发生怎么样的事情，有神与我们同在。 Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. 弟兄姐妹，我不知道在你的生活里面有什么事情发生，
Tapi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kita, ada Tuhan yang beserta dengan kita. 但是请相信，无论发生什么事情，有上帝与我们同在， Tidak ada satu hal pun yang akan memisahkan kasih Tuhan dari 没 hidup 有 kita. 任何一件的事可以把我们与神的爱隔绝。 Itulah sebabnya kalau Tuhan yang pimpin jalan hidup kita, kita tidak ada yang perlu kita takutkan. 因此，如果说上帝引领着我们前行的时候，我们没有可以惧怕的。 Kalau hari ini saudara punya banyak pergumulan, persoalan dalam hidup saudara, mungkin pergumulan dosa dalam hidup saudara, mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pelayanan, masa depan, yang saudara nggak tahu harus ngapain di dalam hidup saudara. 弟兄姐妹，如果说今天你心中有所挣扎，对罪恶有所挣扎，对生活、对释放、对所有我们所要做的一切，我们心中有挣扎的话， Serahkan kepada Tuhan. 把它交在神的手中， Minta Tuhan pimpin jalan hidup kita. 求神来引领着我们的生活。